إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي والاعتصامي وما توكلي إلا على الله. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dan kami telah perintahkan kepada seluruh umat manusia agar berbuat kebaikan kepada orang tua mereka, yakni kepada ayah dan ibu mereka, dan ibunya yang telah mengandungkan mereka dengan kesusahan dan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampailah mereka disusukan adalah selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai dan mencecah 40 tahun, maka dia berkata dan dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan agar aku dapat membuat kebajikan yang Engkau redai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai ke anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku tergolong di kalangan orang-orang yang menyerah diri. Sadaqallahul azim. Suratul Ahqaf ayat yang ke-15. Yang dikasihi lagi dihormati yang berbahagia Tuan Pengurusi, seluruh ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk sama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala
yang Allah Subhanahu wa taala nak ingatkan pada manusia akan status kehidupan mereka di dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmatnya melalui wasilah perantaraan manusia yang lain. Dalam arti kata ayat ini, manusia itu adalah kedua orang tua kita. Dan dalam masa yang sama untuk kita mencari motivasi dalam perjalanan kehidupan kita di dunia Allah Subhanahu wa taala yang fana ini. Daripada tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, Allah Subhanahu wa taala meningkatkan usia kita. Allah melipat gandakan nikmatnya. Cumanya kita tidak melipat gandakan kebajikan kita, amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kita tidak mensyukuri dengan umur yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintah, atau dalam bahasa lembutnya, bahasa yang baik, wa wassayna, kami telah memberikan wasiat. Wasiat ini sangat baiklah tuan-tuan. Dalam bahasa guna pun sangat baik. Allah guna perkataan wasiat pun Allah nak mengajak, Allah nak menyeru, Allah nak memujuk hati-hati kita ni supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang ayat ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan perkataan al-insan, bermakna keseluruhan manusia yang diberikan akal pemikiran kepada mereka. Biar apapun agama mereka, budaya mereka, bahasa mereka dan bangsa mereka, sekiranya mereka adalah manusia, mereka pasti mengikut sunnah Allah, mempunyai kedua orang tuanya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sekiranya Allah menghendaki sesuatu perkara, maka Allah Subhanahu wa taala cukup menyebut ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah ia. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehidupan majoriti umat manusia di dunia Allah ini melalui proses mengandung dan bersalin dan menyusukan. Maka pastinya keseluruhan manusia ada ibu dan bapa mereka. Walaupun kita ni Islam, mak ayah kita tidak Islam, tetap kita kena ihsana, berbuat baik. Sama ada dalaman kita ataupun luaran kita, kita kena berbuat baik. Pasal apa kita kena berbuat baik? Sebab ibu bapa kita lah manusia yang paling berjasa kepada kita selepas Nabi SAW. Kalau kita melupai Nabi, bermakna kita melupai Allah. Kalau kita tidak berterima kasih kepada kedua ibu bapa kita, bermakna kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tak bersyukur kepada manusia yang menolong, yang membantu, yang bersama-sama dengan dia, dia tidak menolong, dia tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Ibulah yang melahirkan kita. Dengan ibu yang berada di hadapan mata dia, dia tak pernah pun nak ucap terima kasih, dia tak pernah pun nak menghormati ibu dia. Allah yang tak ada di hadapan mata dia, dia nak ingat. Mudah saja tuan-tuan, sifat manusia ni yang dapat di hadapan mata saja. Macam orang beriman lah. Dia tak nampak wang ringgit, dia tak nampak kemewahan dunia, dia tak nampak jawatan pangkat,
Dia nampak pahala, dia nampak syurga, dia nampak keredaan. Pasal itu dia sanggup pagi-pagi mai sembahyang berjemaah di surau. Salahkah sembahyang berjemaah di rumah? Tak salah. Tapi pasal apa yang gagah mai surau juga? Pasal noh nak dapat banyak benda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita tak sembahyang. Dan kadang-kadang bukan kita tak sembahyang berjemaah di rumah dengan isteri, dengan anak. Tapi yang pasal apa juga mai di masjid di surau ni? Pasal banyak pasal lah. Pasal banyak sebab lah. Hak banyak sebab, hak banyak pasal itulah hak kita mai gagah ke sini. Sebab apa? Kita nak dapat benda yang besar Allah Ta'ala bagi pada kita. Kalau kita nampak benda tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tak tunggu tuan-tuan nak penuhi masjid surau. Orang kafir apa main masjid surau. Pasal apa? Bukan teruk mana pun. Duduk di dalam surau kita ni, aircon sejuk kedegik. Tiba-tiba keluar dapat RM50. Siapa tak mau? Orang nak dapat RM50 pecah peluh. Letih, tarik orang, cekang kulit-kulit tu. Nak kerja punya pasal. Apatah lagi lah ni musim panas. Siang dia panas pelik, malam dia sejuk sangat. Tapi semua benda tu Allah Ta'ala tak tunjuk melainkan kepada orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita buat kebaikan kepada kedua ibu bapa kita yang akan membawa kepada kita ingat pada Allah, syukur pada Allah, kasih dan sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu kamu mengandungkan kamu, ibu kamu yang bersalinkan kamu, yang melahirkan kamu. Tak cukup dengan tu, wa fisaluhu 30 syahra, dan ibu kamu menyapih, kalau dalam bahasa Indonesia ni, menyusukan kamu pula. Tempoh dia mengandungkan kamu, dia bersalinkan kamu, dia menyusukan kamu tu 30 syahra, 30 bulan. 30 bulan ni tuan-tuan cukup lama. Cukup lama. Kepada orang yang sangat menderita kesakitan mengandung dengan 1001 alahan dan alergi, dan kesakitan hanya seketika, sedetik saja, hanya beberapa saat, hanya beberapa jam untuk melahirkan anak, dan ketiada freedom time, kebebasan kehidupan, hanya nak menyusukan anak. Dia bukan satu benda yang sangat kecil. Dia bukan satu benda yang sangat kecil. Kita bakal menjadi seorang ayah insya-Allah awal bulan 3 ni. Sudut wang ringgit, perkakah, peralatan, anak bersalin, ibu dan sebagainya, kita tak bimbang dah benda tersebut. Benda tersebut kita boleh cari, apatah lagi baby manja, aku buat promosi banyak sangat lah ni. Tak ada masalah apa. Pakaian budak-budak rupanya mahal noh, daripada pakaian tutur noh. Allah, kecil je pun tapi mahal. Beli 2-3 lai lah 100 dah. Ustaz beli hak mahal, yang mahal sikit. Kan orang kaya nak pakai mahal, kita nak pakai mahal juga. Anak sulung biasalah. Tak ada masalah apa. Tapi yang masalah dia ni persiapan mental, fizikal, emosi kita ni. Nak berhadapan dengan orang baru yang subhanallah. Agak-agak kita mampu ke tak mampu. Tu kita nak menghadapi anak kita, makna waktu kita sudah pun kita kena habiskan pada dia, wang ringgit kita kena habiskan pada dia, segala-galanya kita kena habiskan pada dia. Tuan-tuan, pengalaman luar lah, bukan sekadar anak, cucu, cicit, tuan-tuan dah ada dah. Cuma kita nak abang itu kita, bagaimana ibu kita, bagaimana mak kita, bagaimana isteri kita, bagaimana anak perempuan kita, bagaimana kakak dan adik perempuan kita. Allah bagi kepada mereka. Sebab itulah kalau ibu hang kapiak sekalipun, ihsana, buat baik. Jangan buat jahat pada mereka. Kapiak tu agama mereka dengan Allah. Hak kamu dengan mereka adalah ihsana, buat kebaikan. Pasal apa? Kurha tu 2 kali Allah Ta'ala ulang. Hak kurha tu orang lelaki tak akan dapat menanggungnya sehingga kiamat.
Jadi nak balas jasa kurha tersebut, kesungguhan kesakitan mereka tersebut, kena buat ihsanah, kena buat kebaikan ya tuan-tuan. Sebab itulah padanlah kalau mak ayah kita didik kita, bagi nasihat pada kita, kita tak dengar dia pi rotan, padanlah. Sebab apa? Susah payah dia nak mendidik kita, nak mentarbiah kita. Bukan sekadar nak menjadi yang terbaik, bahkan nak mengikut sunnah Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, "Anliqu saud fi baitikum." Sangkutlah rotan di tiang-tiang rumah kamu. Pasal apa nak kena sangkut rotan ni? Semestinya tiba ke dak? Wa adibu ala baitikum. Dia boleh memberi adab kepada ahli keluarga kamu. Rasanya bimbang, rasanya takut kena rotan, maka kalau tak buat ayah akan rotan, ayah akan dan sebagainya. Hadis ni hanya hadis nak mengajar tarbiyah, nak mengajar didikan pada anak-anak. Tak peringkat Nabi suruh lagi. Bukan bermakna rotan ni segala-galanya, tetapi rotan ini adalah wasilah penyempurnaan proses pentarbihan anak. Ustaz, nak kena rotan juga ke kita ni Ustaz? Confirm ke anak boleh jadi baik? Tak semestinya. Islam ni memang nak kena suruh rotan saja ke Ustaz? Baru anak jadi baik? Tak semestinya. Confirm ke rotan ni boleh jadi baik Ustaz? Tak semestinya. Dia hanya wasilah. Kalau kita tak boleh nak sempurnakan tarbiyah kita itu, anak kita masih ketegak, keras kepala dan sebagainya, ambil guna. Kalau tak berhasil juga dan sebagainya, maka kita guna alternatif yang lain. Macam Allah ajar kepada kita macam mana nak membetulkan kesalahan isteri kita lah. Yang pertama, isteri buat kesalahan, tegur. Dia buat lagi kesalahan, jangan bercakap dengan dia. Dia buat lagi kesalahan, pisah tempat tidur dengan dia. Dia buat lagi kesalahan, rotan dia. Dia buat lagi kesalahan. Tu bermakna rotan tadi tak mujarab pada dia. Pasal apa rotan besar ni? Kalau rotan besar ni, gagah. Kalau rotan pun tak memberi mujarab kepada dia, tak menghasilkan tarbiyah kepada dia, sampai satu tahap, kalau hang terpaksa fasaq, kalau hang terpaksa tolak, nak buat macam mana? Tu jalan hang terbaik. Dengan hang tolak tu, dengan hang fasaq tu, mungkin menyedarkan perempuan tu, isteri tu, apabila dia berkahwin nanti, dia akan menjadi isteri yang salihah. Mungkin dia tak boleh nak jadi baik di tangan kita, dia akan jadi baik pada tangan lelaki yang lain. Mungkin. Macam tu juga dalam proses anak-anak. Dan lebih teruk daripada itu, Nabi SAW bersabda, lebih besar daripada itu, Nabi SAW bersabda, "Muru awladakum bis-salah." Suruhlah anak kamu mendirikan sembahyang. Sab'a sinin, ketika mana umur 7 tahun. Wadribuhum 10 sini, dan pukullah mereka kalau mereka tu berumur 10 tahun. Daripada 7 tahun sampai 10 tahun tu, Nabi suruh kita mula suruh anak kita sembahyang umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Daripada 7 tahun nak ke 10 tahun tu berapa tahun tuan-tuan? 3 tahun. 3 tahun ni proses pentarbiahan kita pada anak-anak, untuk anak-anak mencipta diri mereka sifat ubudiyah, sifat rasa bertuhan kepada Allah. Bukan tempoh 3 hari, bukan tempoh 3 minggu, bukan tempoh sekejap dua, tapi 3 tahun. Apabila 3 tahun ni kita didik, kita belai, kita ajak, kita pujuk, kita tunjuk, kita bagi sekolah pada mereka, tuition pada mereka, program smart solat, learning school dan sebagainya, mereka tak boleh nak ikut lagi waktu tu. Kalau sampai satu peringkat wadribuhum, pukul-pukul,
Tiba-tiba kita ni terlalu membabi buta dalam mengikut semua kehendak international law. Kita ambil semua yang tak sepatutnya. Tuan-tuan ingat Perjanjian Konvensyen Hak Asasi Manusia CRC ni dah diperkenalkan lama dah. Malaysia dia baru nak awak masuk. Sekarang ni tengah disusun akta nak digubalkan penghujung bulan Julai ni. Kalau diluluskan, tuan-tuan tunggulah. Benda ni sudah pun diwartakan di Sweden. Tempat di mana dua pasangan Malaysia kita itu ditangkap sebab apa? Meratan anak dia suruh semayang. Tahun 1997 undang-undang ni telah diperkenalkan di Sweden. Sehingga pada hari ini di seluruh Sweden ada 3,000 anak yang ketiadaan ayah, ketiadaan mak. Anak yatim piatu, kau Ustaz, dak, mak ayah mereka semua masuk penjara. Pasal apa? Tu undang-undang tadi. Hak yang penderaan secara teruk, fizikal dan sebagainya tu sikit sangat suku saja daripada bilangan tu. Selain daripada tu lebih kepada tarbiyah, pendidikan. Cara orang Sweden lah, cara orang Kristian lah. Dia pun kaji juga hadis Nabi. Sehingga kan ada satu agensi NGO, dia menumbuhkan satu kumpulan mereka ni mencari siapa yang nak menjadi keluarga angkat pada anak yang 3,000 orang ni. Contohnya Tuan Haji, tak ada anak, mak ayah masuk penjara. Nak jadi anak dia sebagai anak angkat, nak bela, sehinggalah ayah mak keluar penjara. Ambil anak tersebut, nak kena bayar dekat agensi itu per bulan RM450,000. Tuan-tuan, kalau jadilah undang-undang di Malaysia, tuan-tuan kena daftar dah syarikat awal. Kayau jaga siapa hak boleh jaga budak-budak ni. Siapa hak boleh bela budak ni. Ni kesan dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itulah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita sangat berbaik kepada kedua orang tua kita, dan sejauh mana kemampuan, kekuatan, kekuasaan, powernya ayah mak kita ni dalam mendidik anak-anak. Nabi tidak menghalang, Nabi tidak meletakkan akta sebagai jenayah dan sebagainya, tidak. Tapi Nabi memberikan peluang, Nabi memberikan kesempatan, Nabi memberikan pilihan untuk kita nak mengolah anak kita, keluarga kita mengikut acuan Nabi SAW. Tapi dah buat macam mana? Kita duduk dalam negara yang macam ni, kita duduk dalam pemerintahan yang begini, kita duduk dalam dunia yang akan ada sistem yang tersendiri. Sepatutnya kita ada agama kita, kita ada Nabi kita, kita ada Allah. Patut benda tu dah selesai dah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Benda tu benda kecil saja, bukan melibatkan macam mana kita nak rotan soal hudud, khisah dan takzir. Hak tu mungkin makan masa yang lama. Yang ni soal benda kecil saja, benda tentang nak didik anak. Takkan benda tu nak kena susah-susah payah macam mana kita duk susah payah nak buat hukum hudud Allah. Dia bukan bersifat wajib, dia bukan bersifat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fardu, dia hanya bersifat wasilah, tuntutan, perkara harus, perkara sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pada ayat ini, nak menyedarkan kepada manusia bahawa inilah realiti kehidupan mereka di dunia Allah. Di mana pun, siapapun kita, apapun status pangkat dan darjat serta kedudukan kita, kita tak lari sebagai kita ni ayah, sebagai kita ni ibu, sebagai kita ni anak. Masing-masing kita ni ada peranan. Kita ada mak ayah, kita kena hormat mereka. Kita sebagai ayah, ada anak-anak kita, kita kena didik dan tarbiyah mereka. Untuk apa? Ihsana, nak bawa anak kita tu baik pada kita. Tak sukakah anak baik pada kita tuan-tuan? Tak maukah anak baik pada kita tuan-tuan? Dah setahun Mahat Tahfiz saya berjalan,
Pelajar saya yang paling cepat menghafal Al-Quran umur 11 tahun 10 juzuk Al-Quran. Dah balik cuti panjang baru-baru ni jadi imam di surau umur 11 tahun. Ayah dia mayang di belakang dia, mak dia semayang di belakang. Ayah dia bukan belakang, tempat muslimat lah. Anak dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Meleleh air mata saya ustaz tanpa saya sedar. Meleleh air mata. Saya tak sangka ustaz, sebelum saya mati ustaz, saya dapat semayang di belakang anak saya ustaz. Allahu Akbar ni, teriak dia main cerita kat tafi kita, teriak tuan-tuan. Dia ni rezeki Allah bagi kahwin lambat sikit. Dia umur tu dah panjang, umur meningkat, ada penyakit pula sikit sebanyak. Jadi anak hak yang bongsu tu umur baru 11 tahun. Anak bongsu tu umur baru 11 tahun. Adalah ayah abang-abang tu adalah, tapi tak ada kahwin lagi anak dia. Dia ni umur kat 50 lebih dah. Kahwin lambat. Jadi dia cerita ustaz, inilah harapan saya ustaz. Cukuplah. Nampak tak tuan-tuan, tak mau kita sembahyang belakang anak kita. Masa kita hidup, kita tak pernah bermakmumkan dia. Masa kita mati, agak-agak dia nak sembahyang untuk kita dah. Macam mana dia nak sembahyang untuk kita, dia pun tak pandai nak sembahyang. Masa kita hidup, bukti jelas dia mayang di hadapan kita. Bukan sekadar dia semayang, ni kawan-kawan kita, qaryah kita, jemaah kita duduk jadi makmum dia. Orang puji tu nombor 2, orang duk puja nombor 2. Ni kita nak cerita bahawa bukan sekadar ada anak aku yang boleh bagi syafaat pada aku di akhirat kelak. Dia boleh bantu masyarakat aku, ahli keluarga aku, jiran tetangga aku, ahli kampung aku ni supaya kenal Al-Quran. Anak dia tu boleh jadi motivasi kampung dia supaya boleh membaca Al-Quran. Di akhirat kelak Allah terbangkan mahkota sebesar matahari dan secerah lebih daripada cahaya matahari. Mahkota ni melegar-legar mencari siapakah ayah yang ada anaknya membaca dan menghafal Al-Quran. Tiba-tiba jumpa diletak di atas kepala kita. Letak di atas kepala kita anak yang berada di padang mahsyar mencari-cari ayah dia, terus menemui ayah dia. Isteri yang mencari-cari suami dia, terus jumpa suami dia, dan Allah akan terpaku kepada wajah orang yang diberikan mahkota tersebut. Allah bawa rombongan keluarga dia ni masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak mau lagi teratur. Ni janji Nabi SAW. Nak bawa diri kita sebagai anak, nak bawa diri kita sebagai ayah ibu ihsana, bersifat baik. Dan apabila kita menjalani kehidupan kita sehinggalah kita mencapai wa balaqa 40 sanah, 40 tahun. Kita mula daripada di mengandungkan ibu kita, kita dilahirkan, kita disusukan, kita daripada bayi, daripada kanak-kanak, daripada remaja, daripada pemuda sehinggalah kita dewasa umur 40 tahun. Ustaz, pasal apa Allah Subhanahu wa taala sebut terang dan jelas perkataan 40 sanah, 40 tahun dalam Al-Quran? Tuan-tuan pernah terfikir dan terjumpa tak Allah sebut umur 40 tahun dalam Al-Quran? Pasal apa Allah sebut 40 tahun dalam Al-Quran? Ulama memberikan banyak tafsiran, dan ahli-ahli perubatan medikal pun juga memberikan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, iaitu umur 40 tahun ini adalah umur kemuncak kehidupan seseorang. Umur kemuncak kehidupan seseorang. Pemikiran dia menjadi matang. Emosi dia pandai diisi-imbangkan. Fizikal dia gagah, kuat, perkasa. Syahwat dia boleh dikontrol. Ni umur 40 tahun. Sebab itulah para nabi majoriti diangkat oleh Allah menjadi rasul dan nabi
umur 40 tahun. Walaupun Nabi tu umur dia panjang sampai 1000 tahun, sampai 950 tahun, hak tu Allah panjangkan umur dia. Allah panjangkan umur dia. Tapi Allah angkat dia ketika mana umur 40 tahun, termasuk Nabi SAW. Para sahabat Khulafa ar-Rasyidin, kecuali Abu Bakar Al-Khattab radhiyallahu an, selain daripada itu termasuk khalifah-khalifah umat Islam, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Osman, semuanya ditabal menjadi pemimpin umat Islam ketika mana berumur 40 tahun. 40 tahun inilah tempoh paling matang dalam kehidupan seseorang. Intelektual dia buat keputusan fikir bukan sekali dua, berkali-kali. Dia nak buat tindakan, dia fikir bukan sekali dua, berkali-kali. Waktu ni kalau dia bekerja, dia akan bekerja bersungguh-sungguh. Waktu ni kalau dia berniaga, Allah akan bagi kemuncak perniagaan dia. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun perniagaan dah semua menjadi, buat modal sikit Allah bagi pulangan keuntungan yang banyak, ada franchise, adanya cawangan, adanya kaki tangan, lebih daripada 100 orang dan sebagainya, ramai. Income ni masuk min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang dia tak tahu. Ni waktu ni. Dan yang kedua, kesimpulan kenapa Allah sebut arba'ina sanah, 40 tahun ni, sebab dia adalah umur yang menjadi pertengahan kepada umur para umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 60 ke 70. Kata sebahagian ada riwayat baina sittin wa thamanin, daripada 60 ke 80. Kita ambillah yang paling lama 80, daripada umur 1 tahun sampai umur 80. Tengah-tengah tu umur berapa tuan-tuan? 40. Ni nak abang kata umur kita ni, kita dah nak meninggalkan fasa yang pertama kita tadi tu, daripada umur 1 tahun 1 hari sampai umur 39 tahun tu. Umur 40 tu adalah pemisah di antara fasa yang pertama dengan fasa yang kedua. Di tengah-tengah inilah Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Di tengah-tengah inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala-galanya dalam kehidupan kita. Ingat, apa yang kita minta sepanjang tahun pada fasa yang pertama, Allah tak bagi lagi pada kita. Allah tak bagi lagi. Umur 40 tahun ke atas, Allah akan bagi. Bermakna akan bertambahlah nikmat daripada Allah, pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita kena ingat, dalam ni pun majoriti 40 tahun ke atas. 40 tahun dah tuan-tuan, 40 tahun ke atas umur kita. Yang ketiga, kesimpulan kepada arba'ina sanah, kenapa Allah sebut umur 40 tahun? Kerana hak dan batil, syurga dan neraka, pahala dan dosa, rahmat dan kemurkaan. Kalau 40 tahun ini masih lagi buat maksiat pada Allah, hati-hati. Hati-hati. Kalau 40 tahun ini duduk dalam agama Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan 1001 amalan taat kepada Allah, meninggalkan segala maksiat, bersyukur pada Allah, pertahankan. Ni umur 40 tahun ni. Sebab umur 40 tahun ke atas tuan-tuan, kalau dia buat jahat, dia susah nak berubah. Sebab apa dia susah nak berubah, ustaz? Dia sudah dibekukan otaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerah kepala bahasa kita. Hati dia sudah menjadi kerah, gelap. Telinga dia sudah dipekakkan oleh Allah, mata dia sudah dibutakan oleh Allah untuk nak menerima kebenaran-kebenaran nasihat-nasihat.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah matikan hati mereka, Allah pekakkan telinga mereka, Allah butakan mata mereka. Walahum azabun azim, mereka akan mendapat ganjaran azab yang sangat pedih. Dan pada waktu ini kalau Allah tak matikan hati mereka, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, hati mereka penuh dengan penyakit. Ni waktu ni tuan-tuan, waktu ni lah kita lihat hakikat batang tubuh dia yang sebenar. Ya Allah, saya tak sangka lah ustaz, isteri suami saya macam tu. Dulu masa baru kahwin bagus lah, ni berubah banyak dah. Umur berapa? 45. Awal itu tak apa, dia naik 40, itulah status diri dia yang sebenar. Kawan kita, ya Allah ustaz, tak sangka lah ustaz, dulu duduk kawan rapat sekolah menengah ustaz, masuk kolej, masuk universiti, kebetulan kena sekali tempat mengaji ustaz. Keluar tu ada kepakaran masing-masing, cari modal, buat pinjaman, buat semua, nak pinjam, nak buat perniagaan ustaz. Tiba-tiba ni dah berjaya ustaz, dia boleh ke anak saya ustaz. Umur berapa? 40 ustaz. Nampak tak tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah? Biasanya umur 40 ni tuan-tuan, umur dah mula dah dia nak berkembang, jawatan dia ke, pangkat dia ke, empayar perniagaan dia ke dan sebagainya. Jadi Nabi SAW dah peringat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan 40 sanah, 40 tahun umur kita tu sebagai pengukur. Pada pagi ni tuan-tuan cuba fikir, umur tuan-tuan berapa? 60. Daripada 40 ke 60 tu 20 tahun Allah Ta'ala bagi pada kita kesempatan. Mana yang lebih banyak, taat ke maksiat? Taat ustaz, alhamdulillah. Ustaz, maksiat ustaz, jangan dah fikir soal dunia, tumpukan akhirat. Masa tak ada dah, masa tak ada dah. 40 sampai 60, 20 tahun Allah bagi tempoh, hang masih lagi buat maksiat, cukup berhenti cakap tu, cukup. Masuk 61, 62 sampai 80 ke 120 ke, tak kisahlah. Jangan dah 20 sibuk sangat dunia ni, serah pada orang lain dah. Tumpu pada akhirat sudah. Tengok, pantau, buat rujukan, tengok dah cukup. 120 sangat dah, bimbang. Maka ulama memberikan nasihat kepada kita ketika mana kita berumur 40 tahun ini, apa yang perlu kita kena buat. Tak semestinya umur 40, lebih umur 40 pun kena buat juga. Ada 5 perkara yang perlu kita kena buat ketika mana kita umur 40 ni. Yang pertama sekali, mula meletak dah hadaf dan hala tuju dalam kehidupan kita. Jangan terhoyong hayang, jangan jadi bak resmi lalang, jadilah bak resmi padi. Ada prinsip, sama ada soal politik, sama ada soal ekonomi, sama ada soal pekerjaan, sama ada soal apa pun, kena ada prinsip dah. Kalau kita kata benar tak pilihan kita tu, benar, pertahankan. Kena ada dah prinsip kita. Umur 40 ni kena ada tujuan hidup dah, kena tetap dah. Nama pemotivasi pagi hari ni kan, masuk motivasi sikit. Kena letak fokus dah apa yang kita nak. Apa fokus kita yang paling besar? Hamba Allah. Yang kedua, khalifah Allah. Kita menjadi hamba Allah, kita memimpin keluarga kita. Fokus dua ni. Ni orang tanya, kita kerja untuk apa ni? Tak tahu, ada gaji dah boleh. Dah, apa pun tujuannya untuk beribadah pada Allah. Kerja pasal apa? Beribadah. Pasal apa hang puluh sangat kerja pagi petang siang malam? Semayang aku tengok hang tak tinggal. Aku nak beribadah pada Allah. Isteri hang aku tengok sakan sangat dia piantang ulang lep ngaji muslimat, tak ada masalah. Aku nak memimpin isteri aku. Letak dah tuan-tuan, letak dah. Ni umur 60, 70, mai sikit habuan dunia, bagi sikit wang ringgit, bagi sikit beras kampit, melelong lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan,
Nabi memberikan wasiat, usikum bisyababil khaira fa innahum ariqu afidah. Laqad ba'athani Allahu bil hanafiyyati samha fa halafani syabab wa khalafani syuyukh. Aku memberikan wasiat kepada kamu wahai umat aku, hendaklah kamu menanggini, hendaklah kamu bersama-sama mentarbiah, mendidik anak-anak muda generasi ini, kerana mereka itulah yang akan membawa Islam negara pada masa yang akan datang. Sesungguhnya di awal-awal dakwah aku, orang-orang muda inilah menjadi tulang belakang di atas dakwah aku. Tetapi fahalafna syab wa khalafna syuyukh, orang-orang tua umur 40 tahun kat atas ni hak duk tentang aku. Nampak tak tuan-tuan? Hak duk tentang Islam ni tuan-tuan, orang umur tua. Ustaz, nak nasihat hak dalam ni dak semua muda, dalam ni semua muda. Hak duk hasut, hak duk didik, hak duk tekan, hak kata inilah prinsip kita, inilah agama kita, inilah parti kita. Ha ni hak umur ni, hak muda-muda ni ikut ni tuan-tuan. Tapi hak cerdik sikit dia boleh fikir. Tapi tuan-tuan, saya nasihatkan arba'ina sanah, umur 40 tahun ke atas, letak pendirian kita, tujuan hidup kita. Yang kedua, jaga kesihatan. Ni umur 40 ni dekat-dekat banyak dah. Mudah penyakit, antibody kita kurang. Dulu umur muda tiap-tiap hari kambing tak ada masalah. Ni umur 40 tahun ke atas, kohok-kohok lah orang Ganu kata, orang Kelantan kata, pada-pada dah. Jaga kesihatan ni. Siapa lah ni udara tak menentu. Panas-panas sangat, sejuk-sejuk sangat, kena minum air banyak, air kosong banyak ni. Air botol ni sehari-hari 10 botol. 8 botol ni paling kurang ni, tak kira lah jenama usrah ke apa ke, tak kira lah. Minum air banyak ni, minum air banyak. Kita banyak bekerja, kita nak hidup panjang ni, nak beribadah pada Allah ni. Jaga kesihatan kita. Lah ni sakit tak tunggu syarat umur. Kalau dah sakit tuan-tuan. Sahabat saya sebelum umur 40 tahun, 35 mati sebab apa? Kencing manis. Allahu Akbar. Dengan badan dia tuan-tuan, macam mana Allah nak tarik awal nyawa dia. Jaga kesihatan kita bagi elok-elok. Makan tu bagi ikut sunnah. Sebelum tak ikut sunnah kau Ustaz. Iyalah maksudnya ikut makanan sunnah Nabi. Banyakkan makan kurma, makan buah tin, makan buah zaitun, makan minyak habatus sauda. Tu Ustaz nak promosi barang dia. Tak promosi lah, tak bawa apa pun. Cuma nak minta saja. Kita boleh laburkan banyak duit untuk nak beli elken lah, dirham lah, apalah semua, ribu-ribu, ratus-ratus. Amal makanan sunnah Nabi cukup, dijamin dah. Harga pun murah untuk kesihatan diri kita. Ustaz, saya toksid banyak Ustaz, ambil jus delima. Saya tulang Ustaz, minyak geris pun dah tak apa dah Ustaz, berkarat dia nak kepok tak boleh dah. Banyak minum minyak zaitun. Jaga kesihatan kita tuan-tuan umur waktu ni. Pasal apa? Kalau kita tak jaga susah nak beribadah, dosa kita banyak, tak ada nak doa lagi, minta ampun pada Allah. Mamai umur 40 ke atas ni badan sakit lah. Yang ketiga, memperbanyakkan amalan soleh. Cara macam mana nak memperbanyakkan amalan soleh Ustaz? Convertkan seluruh kehidupan kita untuk Allah. Diri kita untuk Allah, pakaian kita untuk Allah, anak kita untuk Allah, isteri kita untuk Allah, duit ringgit kita untuk Allah, kenderaan kita untuk Allah, rumah kita untuk Allah, segala-galanya untuk Allah. Nak convert tu macam mana Ustaz? Nak kena pergi money changer katanya? Dah. Ni dalam hati ni. Akhirat 70%, dunia 30%, sudah. Jangan lebih dah daripada tu. 50 pun tak mau. Ustaz 50, Ustaz dunia Ustaz 50%, akhirat 50% Ustaz tak mau. Waktu umur macam ni tak tahu buat sama-sama peratus. Takut dunia tu dia kuat, dia tarik kita, nafsu kita kuat pula, kalah itu ya. Ni biar lebih tak apa, Kita letak 70% akhirat kita, dunia kita 30%, tinggal terus pun tak boleh.
Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Taala dah sebut jangan lupa Allah Muhammad, nasib kamu, urusan kamu di dunia Allah ni jangan lupa. Jadi memperbanyakkan amalan soleh keseluruhannya niat untuk Allah. Apapun kerja buat kita niat untuk Allah. Guna sistem convert. Dalam bahasa Arab nizam tabdil. Tukar habis kehidupan kita ni. Macam biasa juga pakai pakaian macam ni, main sembahyang macam ni, baca Quran macam ni, kereta tu rumah tu tak ada tukar apa. Cuma hak dalam ni, bermakna kalau ada bagi banyak cara banyak, sikit cara sikit. Jangan duk simpan. Sebab apa? Untuk nak cari saham kita di akhirat. Yang keempat istiqamah dengan apa yang kita buat sekarang. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya mereka yang mengakui bahawa Tuhan mereka adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, la khaufun 'alaihim, mereka tak takut pun dan mereka tak sedih pun. Hidup di dunia Allah dengan umur-umur macam ni, nak takut apa lagi dah? Nak bimbang apa lagi dah? Nak sedih apa lagi dah? Kita nak live dah sekarang ni. Kita nak hidup bahagia dah. Dulu kita dah letih, dulu kita dah rasa bimbang, dulu kita dah rasa takut, dulu kita dah ni, anak kita pun dah kerja, anak kita pun dah sekolah, anak kita pun dah okey, alhamdulillah. Kita pun nak hidup dengan cara kita juga. Ni daripada awal sampai habis duk susah, duk teriak tak habis-habis, duk cari duit dan sebagainya, susah dak mai umur tua ni relax. Istiqamah pada Allah. Agama Allah kena istiqamah. Tuan-tuan buat banyak, cara banyak, sikit, cara sikit. Banyak sikit tu bukan nilainya di sisi Tuhan. Nilainya di sisi Tuhan istiqamah, kekalnya amalan kita pada Allah. Kalau kita pakai macam ni, kekalkan pakaian kita. Kalau kita hidup life macam ni, kekalkan kehidupan kita. Biar kita mati dalam keadaan istiqamah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kita dibangkitkan dalam keadaan cara bagaimana kita dimatikan oleh Allah. Kita dimatikan oleh Allah bagaimana cara kehidupan kita sepanjang kehidupan kita sebelum kematian. Mudah saja ulama kata. Nak tengok cara dia mati macam mana, tengok cara dia hidup. Nak tengok cara dia dibangkitkan di akhirat kelak macam mana, tengok cara dia mati. Itu sahaja. Lebih daripada tu adalah rahmat Allah, pilihan Allah, ketentuan Allah. Kita tak boleh nak kata. Tapi Allah Ta'ala kata permulaan yang baik, kesudahan yang baik, insya-Allah. Permulaan yang buruk, kesudahan yang buruk, insya-Allah. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pakai yang biasa punya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala dah sebut dah pada kita. Ustaz, dulu dia bagi Ustaz, lah ni mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hak tu di luar daripada kehendak Allah, kehendak kita. Ni kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentu macam tu. Tapi kebiasaannya begitu. Maka sekiranya kalau kita istiqamah, mai solat berjemaah, ulang alik majid surah rumah, ulang majid ayat surah rumah, kita mati di sekitar tu sajalah. Kalau tak mati atas katil pun kena aksiden. Siapa meninggal pagi tadi? Yaqub mana? Mayang majid mana? Kenapa mati? Kenapa? Aksiden. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mana kena? Keluar daripada surah mana? Surah Ar-Rahman. Keluar surah kena belah. Orang sibuk pergi kerja ni, cuti. Patutlah rasa lama dengan kuliah. Punya cuti nak habis dah. Dan yang kelima, yang terakhir, ulama nasihatkan pada kita, kalau kita umur arba'ina sanah ini, memperbanyakkan doa pada Allah, khususnya doa ni. Saya nak tinggalkan pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, doa ni untuk tuan-tuan amalkan. Tambah koleksi doa tuan-tuan dan puan-puan. Ini sangat-sangat penting doa ni. Doa dalam suratul Ahqaf ayat 15. Suratul Ahqaf ayat 15. Suratul Ahqaf ayat 15. 3 kali ulang dah. Masuk terus ikut insya-Allah. Kalau agak nak terkeluar, berkut telinga saya siap. Keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri payah. Penting sangat. Doa dia apa dia tuan-tuan? Rabbi auzikni an ashkura ni'matika allati an'amta alayya.
Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan kepadaku, berikanlah kepadaku petunjuk untuk aku mensyukuri segala nikmat-nikmat-Mu. Allah bagi banyak dak nikmat pada kita, banyak. Kita nak minta petunjuk daripada Allah. Ya Allah, tunjuk sat kat aku, abad mai kat aku, ilham sat kat aku, macam mana aku nak bersyukur dengan nikmat-Mu ni. Itu nak kena minta pada Allah. Kita tahu nikmat Allah, tapi tak pandai nak bersyukur. Pasal apa tak pandai? Tak tahu nak buat apa. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala cara macam mana kita nak bersyukur. Wa ala walidayya, dengan kedua ibu bapa aku yang Allah kurniakan pada aku ni, aku nak bersyukur juga. Wa an a'mala salihah tarda, dan aku nak melakukan amalan soleh yang diridai. Ada orang melakukan amalan soleh tapi tak redha. Allah Ta'ala tak redha. Dia main semayang. Semayang lah tu nampak amalan soleh tak? Soleh lah sebab dia semayang. Tapi Allah Ta'ala tak redha. Pasal apa tak redha? Niat bukan untuk aku. Redha ni apa dia? Penerimaan Allah. Rasa puas hati daripada Allah. Biar amalan sikit pun, tapi kalau Allah Ta'ala redha, bukan sekadar pahala Allah Ta'ala bagi, syurga pun Allah Ta'ala kurnia pada kita. Jadi ya Allah, berikan kekuatan kepada aku untuk aku melakukan amalan soleh. Amalan soleh yang aku buat ni tardah, yang engkau redai. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah diriku dan keturunanku. Tuan-tuan, doa ni tuan-tuan, doa Nabi Allah Nuh, doa Nabi Allah Ismail, doa Nabi Allah Ibrahim, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Imam Jauzi dalam kitab tafsirnya meriwayatkan ada 3 sebab nuzul ayat ini diturunkan. Doa ini diturunkan. Sebab yang pertama sekali adalah dia menjadi amalan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya Allah, ya Tuhanku ni, doa ni doa amalan Abu Bakar As-Siddiq. Hasil dia Allah mengislamkan ayah dia, Allah mengislamkan anak perempuan dia, Allah mengislamkan anak lelaki dia, anak perempuan dia menjadi isteri Nabi, anak lelaki dia menjadi ansarullah, penolong agama Allah. Tidak ada mana para sahabat yang lengkap kehidupan dia dengan agama Nabi SAW di awal-awal Islam, melainkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pasal apa? Keluarga dia lengkap dengan Islam, tuan-tuan. Dia doa amal doa ni. Subhanallah, ni bukan doa biasa. Tuan-tuan, amal tuan-tuan. Kita nak anak kita baik. Lah ni anak kita tuan-tuan tak tahu nak kata baik ke sangat, jahat ke sangat, tak tahu. Tak tahu nak apa. Kata baik sangat, orang kata puji pula. Boleh puji sangat lah anak hang tu, baik lah sangat. Dengan depan mata hang baik lah. Orang kata kat kita pula. Kita pun tak tahu nak tahu status anak kita ni, cucu kita ni, keturunan kita ni, baik ke jahat kita tak tahu. Tapi kita berdoa pada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah diri aku ni ya Allah, aku banyak kekurangan, aku banyak kelemahan dalam masa yang sama. Dzurriyyati, suami kena baca doa, ayah kena baca doa, tok kena baca doa, isteri pun kena baca doa, mak pun kena baca doa, isteri, semua kita kena baca doa. Ajar pula pada anak kita insya-Allah. Jadi 5 perkara inilah yang Allah Subhanahu wa taala nakkan daripada firman-Nya pada surah Al-Ahqaf ini ayat ke-15. Bagaimana kehidupan kita di dunia Allah Subhanahu wa taala ini tidak terlepas hubungannya dengan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan umur kepada kita, maka kita ambillah kesempatan itu dengan kita melakukan 5 perkara itu, dan akhirnya fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, kita bertawakal kepada Allah dengan cara kita berdoa, kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang lemah terkasar bahasa kelemahan saya sendiri, mohon maaf. Apa yang saya sampaikan pada pagi ini mungkin menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan tidak selesa dan sebagainya, tapi ingatlah ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang terakhirnya, saya nak buat sedikit pengumuman. Saya ada bawa produk Mahat Tahfiz kita, iaitu kopi campuran Habbatus Sauda yang dibaca dengan 30 juzuk ayat Al-Quran oleh pelajar-pelajar kita, oleh guru-guru kita. Alhamdulillah, kopi tersebut
terjual di sebelah utara sana lebih 10,000 kotak dan lebih 50 tempat-tempat yang kita pergi mengambil kopi kita tu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah berminat untuk mendapatkan kopi tersebut, tuan-tuan boleh dapatkan di belakang saya dengan harga RM 20 yang keseluruhan. Sumbangan ini, pembelian ini adalah untuk pembangunan dan pembiayaan perbelanjaan Mahat Tahfiz saya. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hasil daripada sumbangan tuan-tuan yang saya datang 2-3 kali di surau ni dan tuan-tuan memberikan sumbangan kepada saya dah sudah pun menyiapkan satu bangunan 2 tingkat Mahat Tahfiz saya, dan alhamdulillah sudah berjalan hampir setahun setengah dah. Dan sekarang ni kita sedang membina pula bangunan 3 tingkat untuk lebih memberikan kesesaan kepada pelajar-pelajar kita, iaitulah bangunan kelas dan dewan solat. Yang bangunan yang 2 tingkat ni kita nak jadikan dia asrama semata-mata. Alhamdulillah kita dah mula buat dah, dan naik dah rangka. 3 tingkat tu rangka dah naik dah. Cuma kita nak cari baju dia saja, rangka saja pun tak elok juga. Nak kena cari simen, nak kena cari bata, nak kena cari semua benda lah. Kemudian nak kena cari cat, buh cat pula, bumbung pula. Cat pula, cat kalau cantik sikit, yang merli sikit, yang elok sikit. Cat-cat macam warna-warna macam ni. Ni cantik ni warna macam ni. Jadi kalau tuan-tuan nak mencari saham dunia akhirat, tuan-tuan boleh menyumbangkan insya-Allah, sama ada dengan memberikan sumbangan tak langsung, secara langsung pada pagi ini, ataupun dengan membeli kopi kita. Dan sekiranya tuan-tuan beli, tuan-tuan amal 2-3 hari tuan-tuan makan kopi itu, pembuangan tuan-tuan rasa warna lain. Air kencing tuan-tuan dia kuning lain, air kemuahan berak tuan-tuan dia jadi pikat hitam gelap. Tuan-tuan jangan terkejut. Loh, ustaz ni dia kopi hitam, tikku jadi hitam ke? Dah. Hak tu dia nak proses pembuangan toksik pada saluran-saluran darah kita dan pada bahagian-bahagian saluran perut kita. Ini pengalaman yang kita jual. Orang duk tanya benda tersebut, kita tanya pihak pengurusan yang buat, dia jawab macam tu. Dan sekiranya kalau kita ada banyak angin dalam badan, cukup cantik dah. Sebab pada habatus sauda, panaskan badan, mudah kita nak keluarkan angin dalam badan. Dan sekiranya kita ada kesan-kesan buatan orang, lama dah tapi duk sakit lagi di dalam ni, orang duk santau kita, orang duk berilmu hitam dan sebagainya, juga boleh tuan-tuan amalkan. Sebab apa? Kopi tersebut kita baca 30 juzuk Al-Quran, moga-moga ada syifa padanya, ada kebaikan padanya untuk kesembuhan kita insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan amalkan insya-Allah, selain daripada kita berdoa dan bertawakal pada Allah, saya dah tak bawa banyak dah, nak habis dah. Malam ni saya last, esok saya nak balik dah. Hari ni lah dah saya duduk di sini. Tuan-tuan ambil lah seorang satu. Kalau tak ada duit lagi, tuan-tuan ambil poster kita, dalam tu ada bank Islam. Tuan-tuan bank in lah, bayarlah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak rasa duit tak bawa apa semua, ambil lah tuan-tuan seorang satu. Saya tak kisah banyak tuan-tuan ni. Sebab apa kita yakin orang dalam ni semua babit belakang, tak ada hak curi dia ambil, tak ada masalah apa, insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah, yang lemah terkasar bahasa kelemahan saya sendiri, yang mana membeli, menyumbang, menderma, saya mengucapkan jutaan ribuan terima kasih. Siru ala barakatillah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.